Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Presiden Parti Pejuang Datuk Nupis, yang berbahagia Timbalan Presiden, Setiausaha Parti Pejuang, ketua-ketua sayap seterusnya, hadirin sekalian yang berkumpul dengan begini ramai pada malam ini, seolah-olah kita berada dalam pilihan raya. Belum ada pilihan raya, tetapi kita berpendapat bahawa adalah penting kita faham tentang kedudukan dalam negara kita, kerana kita adalah rakyat di negara ini. Apabila sesuatu yang tidak baik berlaku di negara kita ini, kitalah yang akan menanggung keburukannya. Ini adalah perkara yang sedang berlaku di dalam negara kita. Parti Pejuang ini ialah parti Melayu. Kenapa parti Melayu? Ada orang Melayu punya kata, apalah cakap pasal Melayu sangat. Negara kita ini mempunyai berbagai kaum. Kita cakap pasal semua kaum lah. Bila kita tubuh parti Melayu, sebabnya ialah dalam negara yang kaya ini, orang Melayu yang mempunyai masalah yang terbanyak. Mereka menderita apabila ada COVID, pandemik ini baru ini, ada yang sampai bunuh diri. Ini bukan tabiat orang Melayu, tetapi demikianlah tekanan jiwa yang dirasai oleh orang Melayu sehingga mereka sanggup bunuh diri. Bermakna bahawa masalah orang Melayu ini tentulah buruk sangat. Ya, kaum-kaum lain juga ada yang membunuh diri kerana tekanan oleh COVID-19 ini. Tetapi bagi mereka, membunuh diri adalah satu daripada budaya mereka. Tetapi bagi orang Melayu, kita ditegak daripada membunuh diri. Tetapi demikianlah tekanan yang kita rasai sehingga ada orang Melayu yang membunuh diri. Bermakna bahawa orang Melayu memang menghadapi banyak masalah di waktu ini. Masalah ini boleh diatasi kalau kita mempunyai kerajaan yang prihatin, yang berasa bertanggungjawab terhadap nasib rakyat. Tetapi apa yang kita dapati sekarang ialah kerajaan yang lebih utamakan duit untuk masuk poket sendiri. Kita dengar dalam akhbar laporan-laporan berkenaan dengan mereka yang mendapat duit yang cukup banyak, bermilion-milion. Ada yang sampai berbilion-bilion. Dan ini bukan cakap-cakap orang saja. Ada di antara mereka yang dihadapkan ke mahkamah, dan mahkamah memutuskan bahawa memang benar ada orang yang mencuri duit kerajaan apabila mereka diberi kuasa dalam kerajaan. Ini adalah kerajaan yang tidak mengambil berat tentang masalah rakyat, sedangkan pada masa ini rakyat menderita. Ada yang sampai tak dapat makan, ada yang mati sampai 5 hari tak diketahui orang. Inilah masalah yang kita hadapi sekarang. Sebab itu kita tumpu kepada orang Melayu kerana mereka kurang keupayaan mengatasi masalah mereka. Kaum-kaum lain juga menghadapi masalah, tetapi tidaklah seteruk seperti orang Melayu. Kenapa orang Melayu menderita dengan begitu berat? Sebabnya kerana rata-rata kita dapati orang Melayu miskin.
mereka tidak mewah, dan apabila dikenakan tekanan maka mereka tidak dapat melawan dengan tekanan itu. Kita khawatir kerana mereka miskin, mereka akan jual tanah yang ada kepada mereka. Kalau mereka jual tanah, apa lagi yang tinggal kepada mereka? Tak banyak dah yang tinggal. Sebab itulah kita larang supaya jangan kita jual tanah, kerana inilah satu aset yang ada kepada kita, yang boleh memberi kesenangan kepada kita di masa-masa hadapan. Tetapi malangnya ada pihak yang tidak pun ditekan dengan kemiskinan, yang sudah kaya raya tetapi juga menjual tanah. Mereka menjual tanah bukan 1 ekar, 2 ekar, tapi sampai 1000 ekar lebih jual tanah kepada orang asing. Mereka tidak perlu kepada uang ini, tetapi ini juga dilakukan oleh mereka. Dan apabila yang kaya ini jual tanah, apatah lagi orang yang miskin. Sebab itu tumpuan kita ialah untuk memberi bantuan dan merancang untuk mengurangkan kemiskinan di kalangan orang Melayu. Sebab itulah kita tubuhkan sebuah parti Melayu, kerana orang Melayu sahajalah yang faham masalah orang Melayu dan sifat-sifat yang ada kepada mereka. Ya, negara kita mempunyai penduduk berbilang kaum. Kita tidak menginayahkan kaum-kaum lain di Malaysia ini. Ini harus kita ingat. Kerana di kebanyakan negara berbilang kaum, ramailah rusuhan, banyaklah rusuhan yang berlaku antara kaum, sehingga berlaku civil war, perang saudara dan sebagainya. Tetapi di Malaysia ini, walaupun pada tahun 1969 berlaku rusuhan kaum, tetapi sejak itu tidak ada lagi rusuhan kaum. Kenapa tidak ada rusuhan kaum? Kerana pemerintah memberi pandangan yang serius kepada masalah semua kaum. Tapi malangnya, apabila kita cuba membantu orang Melayu, mereka tidak mampu untuk menggunakan segala peluang yang diwujudkan bagi mereka. Sebab itulah kita masih berpendapat bahawa kita perlu ada satu parti orang Melayu yang akan memberi perhatian sepenuhnya kepada orang Melayu dan masalah mereka, dan mencari jalan supaya mereka dapat atasi segala tekanan-tekanan yang dirasai oleh mereka, khususnya kemiskinan. Kita tahu rata-rata orang Melayu miskin. Bukanlah miskin secara langsung, tetapi berbanding dengan kaum-kaum yang lain, memang pun mereka miskin. Pemerintahan Malaysia yang merdeka memberi bantuan kepada kebanyakan rakyat di Malaysia tanpa mengambil kira kaum, tetapi orang Melayu tidak cekap dalam bidang menggunakan peluang-peluang yang diwujudkan bagi mereka. Sebaliknya, pihak lain lebih cekap, lebih berpengalaman dalam bidang perniagaan dan sebagainya, dan mereka mendapat manfaat yang sepenuhnya daripada peluang-peluang yang diwujud sejak kita merdeka. Saya yakin di sini tak ada siapapun yang merasai tekanan semasa kita diperintah oleh pihak British. Di zaman British dahulu, British bolot semua untuk mereka. Orang tempatan, sama ada Melayu, Cina ataupun India, tidak berpeluang sama sekali untuk meraih kekayaan.
Tetapi apabila kita merdeka dan tidak ada lagi sekatan oleh British, maka ramailah peluang-peluang yang diadakan, dan mereka yang cekap memang pun berjaya, dan negara kita dibangunkan hanya selepas merdeka, hanya selepas orang Melayu bersama dengan kaum lain memerintah negara kita ini. Jadi parti pejuang ini bukanlah menumpukan sepenuh perhatian hanya kepada orang Melayu. Kita sedar ada orang bukan Melayu dalam negara kita. Bukan niat kita nak menghinayakan mereka. Sebaliknya, kalau kita perhatikan pemerintahan Melayu, mereka memang memberi pertimbangan kepada kaum-kaum yang lain. Saya masih ingat di masa saya kecil dulu, apabila kita tuntut kemerdekaan, pihak British menggema-gemorkan fahaman dulunya kalau Malaya jadi dapat merdeka, maka semua harta punya orang Cina akan dirampas oleh kerajaan Melayu. Tetapi ini tidak berlaku sama sekali. Jauh daripada itu, kerajaan Malaysia merdeka yang didominasi oleh orang Melayu sebenarnya memberi lebih banyak kerakyatan, sebanyak 1 million kerakyatan kepada orang Cina dan orang India. Inilah juga sikap pejuang. Bukan niat kita untuk menekan mana-mana pihak lain, tetapi kita berpendapat adalah jadi hak kita mendapat bahagian kita, hanya bahagian kita saja. Sebenarnya kita amat bermurah hati dalam rancangan-rancangan New Economic Policy ataupun dasar ekonomi baru. Kita tuntut bagi orang Melayu yang jumlahnya adalah 70% daripada penduduk di Malaysia, mereka diberi hanya 30% daripada peluang-peluang kekayaan di dalam Malaysia. Daripada 70% penduduk cuma 30%, dan kaum lain mendapat jauh lebih banyak daripada orang Melayu. Ini menunjuk betapa kerajaan Melayu, kerajaan yang dipimpin oleh orang Melayu, amat prihatin, amat mengambil berat kedudukan orang Melayu. Tetapi bahagian kita naklah juga kita dapati. Apa yang kita tuntut ialah bahagian kita. Apabila pandemik ini berlaku, ramailah orang Melayu yang kehilangan kerja, kehilangan peluang perniagaan, yang tidak dapat cukup makan, dan ada yang mati keboloran. Sebab itu pejuang memberi tumpuan kepada orang Melayu dan masalah mereka. Kita kenal masalah mereka, dan kita sedikit sebanyak tahu bagaimana nak mengatasi masalah kaum Melayu. Tetapi untuk ini kita perlu mempunyai kuasa. Tak mungkin kita laku sesuatu untuk kebaikan orang Melayu kalau kita tidak dapat jadi kerajaan di Malaysia. Kerajaan yang ada sekarang ini bukanlah kerajaan yang mengambil berat masalah orang Melayu. Walaupun mereka mendakwa kudunya mereka ingin diri kerajaan Melayu Islam, tetapi kerajaan mereka tak mungkin jadi kerajaan tanpa sokongan daripada orang bukan Islam. Bermakna bahawa mereka juga tidak boleh dengan sendirinya tumpu kepada orang Islam, orang Melayu sahaja. Kita duduk dalam negara kita ini, kita mesti tunjuk kebolehan kita mentadbirkan negara kita dengan baik. Sesungguhnya ramai daripada negara-negara membangun yang lain yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam melihat Malaysia
sebagai contoh negara yang merdeka, yang dapat membangunkan negara dengan ditakdir oleh sendiri mereka. Kita mempunyai kebolehan itu. Bahkan orang Melayu mempunyai kebolehan yang sama dengan orang Cina. Soalnya sama ada mereka sanggup atau tidak melakukan apa yang perlu dilakukan oleh mereka untuk mengatasi kemiskinan mereka. Ada pihak yang berpendapat bahawa orang Melayu tidak perlu bekerja kerana kerajaan akan memberi prim kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh bergantung kepada kerajaan kerana ada masanya kerajaan diperintah oleh penyangak, penyamun dan pencuri. Inilah yang ada sekarang ini. Walaupun mereka tak dimasukkan dalam penjara, tetapi hakikatnya ialah mereka lah yang menghancurkan parti yang dahulu memberi kemenangan kepada orang Melayu melawan Melayu Union dan juga merebut kemerdekaan. Parti yang mulia ini di tangan penyangak sudah jadi parti yang buruk dan tidak boleh dipercayai lagi. Sebab itu kita perlu tukar kerajaan ini dan gantinya dengan parti yang prihatin, yang bertimbang rasa terhadap masalah yang dihadapi oleh orang rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu. Saya yakin kalau kerajaan ini dapat dijatuhkan dan diganti dengan kerajaan yang baik, kita akan dapat pulih semula. Ada juga pendapat yang berkata orang Melayu mesti bersatu. Ya, saya bersetuju. Orang Melayu mesti bersatu. Tetapi janganlah penyangak Melayu pula yang bersatu. Mereka akan rosakkan negara kita ini. Dan mereka sudah pun rosak. Bukan saja negara, parti UMNO yang mulia itu sudah dirosakkan oleh Najib apabila dia jadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Sebab itu, walaupun kita nak melihat orang Melayu bersatu, perpaduan itu, penyatuan itu naklah terhad kepada orang yang tidak terlibat dengan jenayah seperti mencuri dan sebagainya. Kita perlu ada pilihan raya. Sama ada dekat ataupun lambat itu soal lain. Tetapi apabila kita ada pilihan raya, menjadi tanggungjawab kita untuk menentukan pemilihan kerajaan itu adalah pemilihan yang baik, yang mengambil berat tentang budaya dan tekanan yang kita dapati di kalangan sesetengah daripada ahli politik Melayu. Rupa-rupanya ada orang Melayu yang nampak perpaduan Melayu ini adalah supaya mereka boleh curi duit. Dan ini sudah berlaku. Ini dapat dijelaskan apabila mereka dihadap ke mahkamah. Mahkamah mendapati mereka bersalah. Ada lagi satu orang yang sedang menghadapi perbicaraan dalam mahkamah yang cuba menipu mahkamah. Tapi saya yakin mahkamah tidak mudah. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita adalah tanggungjawab kita. Kalau buruk, negara kita ini jadi buruk, sebabnya ialah kita. Kalau negara kita ini jadi maju sehingga menjadi Asian Tiger, dianya juga disebabkan oleh kita. Sebab itu awal-awal lagi kami dalam perjuangan ingin jelaskan masalah yang dihadapi oleh negara kita, terutamanya oleh orang Melayu. Janganlah kita benar diri kita
disogok dengan wang untuk mengundi penyangga-penyangga supaya mereka akan jadi kerajaan. Saya sedar dalam pilihan raya di Johor baru-baru ini, kita dapati apabila ditanya ataupun dirayu oleh pihak pejuang supaya pengundi mengundi hati pejuang, apa jawapan mereka? Jawapan mereka ialah berapa banyak kami akan pergi. Jadi yang diutamakan bukan nasib negara, bukan kemajuan negara, tetapi duit untuk masuk poket. Bukanlah banyak sangat, RM200 memadai untuk mereka pangkah parti penyangga ini. Tetapi ingatlah, RM200 yang kita terima itu sebenarnya ialah harga penjualan negara kita. Kalau kita pilih untuk kerajaan yang akan curi duit kita, maka kitalah yang akan bersalah. Sebab itu saya rayu kepada semua pihak, jangan undi sesiapa yang memberi wang kepada kita. Niat mereka memang tak baik. Kalau mereka baik, tak perlu wang bagi mereka, bagi mendapat sokongan. Kita dapati bahawa orang kita menghargai budi baik siapa saja. Kalau mereka tak bagi wang pun, tak bagi duit pun, tetapi membuat khidmat yang baik, menjaga masalah rakyat, saya yakin rakyat akan balas budi dengan memangkah parti yang prihatin, yang memberi tekanan yang kuat kepada mengatasi masalah rakyat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita belum ada pilihan raya lagi, tetapi Parti Pejuang rasa bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat tentang masalah yang dihadapi oleh negara kita ini. Kita dapati bahawa kerana rasuah, kerana sogokkan wang kepada pengundi, ramai pengundi yang akan mengundi pihak yang tidak bertanggungjawab, pihak yang mencuri, sokong mereka sehingga mereka jadi kerajaan. Awal-awal lagi saya ingin ingatkan kita semua bahawa sama ada negara kita ini maju ataupun tidak bergantung kepada kita. Kita lihat di negara-negara lain, jika negara mereka diserang seperti yang kita lihat di Ukraine baru-baru ini, Ukraine diserang oleh Rusia. Rusia begitu kuat sekali, tetapi orang Yahudi, orang Ukraine tidak lari, melainkan mereka hantar orang tua dan anak-anak mereka ke luar negeri. Yang muda yang boleh berperang, mereka kekal di negara mereka untuk mempertahankan negara mereka, walaupun dalam proses itu mereka akan terbunuh. Itu sikap yang ditunjuk oleh orang Ukraine. Kita di sini tidak meminta rakyat untuk berperang, untuk menggadai nyawa, tidak. Hanya yang kita minta ialah supaya jangan kita dipengaruhi dengan rasuah, dengan sogokan wang. Kerana apabila kita terima wang, dia sama seperti kita menjual negara kita. Dan kalau kita jual negara kita kepada orang lain, jangan harap kita akan dilayan dengan baik kalau diperintah oleh orang lain. Kita perlu tentukan pemerintahan negara kita terdiri daripada orang yang ikhlas, yang berintegriti, yang baik, yang cekap, supaya kita akan rasai nikmat di negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun merasai kebaikan
pemerintahan di satu masa dahulu. Tetapi malangnya, apabila kita tukar kerajaan, kita dapati pemimpin kerajaan itu bukanlah pemimpin yang baik. Sebaliknya, mereka menyalahgunakan kuasa mereka untuk mengisikan poket mereka dengan wang. Masuk dalam akaun, saya baca dalam surat khabar, Najib seorang diri masuk dalam akaun di bank dia sebanyak 3 bilion ringgit, iaitu 3,000 milion ringgit. Kalau nak kira cara lain, kita boleh buat mungkin 500 buah sekolah, ataupun kita boleh buat 1000 buah masjid kalau kita nak buat dengan duit yang sebanyak itu. Tetapi itulah duit yang dicuri oleh Najib daripada kerajaan. Ini tertulis, tertentang dalam akhbar. Kalau tak betul, dia boleh ambil tindakan saman malu kepada pihak akhbar yang melaporkan angka-angka ini. Tetapi dianya tidak mengambil apa-apa tindakan, kerana apa yang dicatat dalam akhbar itu adalah benar. Nakkah kita diperintah oleh seorang penyamun? Saya tak fikir ada yang nak terima penyamun sebagai Perdana Menteri. Tetapi penyamun itu masih bebas dan masih berharap dia akan diampun. Kalau parti UMNO menang, UMNO akan tuntut supaya Datuk Seri Najib diampun dan jadi Perdana Menteri sekali lagi. Dan banyaklah wang kita yang boleh dicuri oleh orang yang semacam ini. Bergantunglah kepada kita, sama ada kita akan ditadbir oleh satu kerajaan penyamun ataupun tidak. Hanya yang dikehendaki daripada kita ialah untuk kita pangkah dalam pilihan raya orang yang bebas daripada jenayah-jenayah termasuk rasuah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kagum dengan kehadiran begini ramai walaupun kita bukan dalam keadaan pilihan raya. Ini menunjuk bahawa kita semua sedar tentang masalah negara kita, iaitu masalah negara kita ini ditadbir oleh penyangak dan penyamuk. Inilah yang sedang berlaku. Dan kalau kita nak selamatkan diri kita daripada pentadbiran penyangak ini, maka naklah kita tolak mereka dalam pilihan raya. Bila saja pilihan raya diadakan, dan tolak sebarang sogokan 200-300 ribu ringgit yang akan dihulur oleh mereka kerana mereka sudah curi berbilion ringgit dan masih ada dengan berbilion ringgit itu. Pihak kerajaan yang ada belum dapat mengutip balik wang yang dicuri oleh mereka. Mereka kaya, pejuang tidak kaya. Kami tidak akan bagi wang, tapi kami janji akan dirikan kerajaan yang prihatin, kerajaan yang akan mengambil berat tentang masalah rakyat, semua rakyat, dan tetapi kita akan tumpu kepada masalah orang Melayu yang lebih banyak daripada masalah kaum-kaum yang lain. Inilah parti pejuang. Parti pejuang akan berjuang. Berjuang bukan untuk kami, berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Itu juga perjuangan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tun. Terima kasih. Itulah Tun. Dari dulu hingga sekarang cakapnya bukan retorik,